Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hari wukuf di Arafah pada hari ini. Okay, InsyaAllah pada hari ini Ustazah bersama dengan anak-anak dalam program Umi ceritalah lagi. Okay, InsyaAllah pada hari ini kita tidak hanya bersama dengan Ustazah, tidak bersama dengan anak-anak Ustazah, tetapi bersama dengan anak jiran Ustazah. Okey, pandang sana. Ini Wan Alif dan ini Wan Nafis. Okey, jadi bersama dengan Ustazah pada hari ini. Okey, jadi hari ini panggil siapa ni? Umi. Okey, Umi akan cerita pada hari ini tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita buka di majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sebelum kita nak masuk kepada cerita Nabi Nuh, okey, hari ini hari apa? Apakah peristiwa terbesar berlaku pada hari ini? Wukuf di Arafah. Apa dia? Wukuf di Arafah. Tahu tak apa dia wukuf ni? Tak. Tak tahu, Alif tahu tak? Orang yang sekarang ni orang pergi buat haji. Hari ni dia berada dekat Arafah. Itu orang panggil dia wukuf di Arafah. Menetap di Arafah. Dan hari ini adalah hari yang paling mustajab doa. Siapa yang berpuasa pada hari ini, Allah akan ampunkan dosa yang sebelum dan yang akan selepas. Puasa tak hari ni? Tak, rugi. Siapa tak puasa? Okay, jadi kita baca hari ini iaitulah tasbih yang ataupun kita sebut zikir yang paling disarankan pada hari Arafah, iaitulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, kita baca ramai-ramai, okey? Boleh baca? Okey, 1 2 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul qadir. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, sebelum ni kita dah masuk cerita Nabi Nuh kan? Okey, Nabi Nuh. Okey, puak-puak dia ni selepas berapa lama jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam? 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi dalam tempoh 1000 tahun orang dah mula engkar perintah Allah. 1000 tahun. Ada tak orang hidup 1000 tahun? Tak ada kan? Ada. Zaman sekarang mana ada? Tapi apabila kaum dia dah mula menyembah berhala yang mereka buat, iaitulah mereka ukir patung-patung orang yang soleh. Cuba sebut nama 5 patung yang mereka sembah yang Allah sebut dalam Quran. Sebut lagi sekali. Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, lagi Nasron. Lagi ulang sekali. Ingat Alif. Ni ada 5 berhala yang dia letak patung-patung ni, nama dia Waddan. Siapa nama dia?
Waddan. Suwa'an yang kedua. Yaghutha yang ketiga. Ya'uqa yang keempat. Nasron. Jadi jangan letak nama Nasron. Macam nama orang, nama berhala. Tapi Nasra namanya pertolongan, tak apa. Ni Nasra. Okey? Nasra. Nasra ke Nasron? Boleh Nasron pun boleh, Nasra pun boleh. Okey, hari ni kita pun cerita. Orang-orang ni pun Nabi Allah, Nuh ni Allah hantar Nabi Nuh ni untuk berdakwah. Janganlah sembah berhala. Dia kata jangan sembah berhala. Sembahlah Allah. Tapi puak dia tak beriman. Puak mereka tak percaya. Ejek. Padahal Nabi Nuh tak minta 1 sen pun duit mereka. Nabi Nuh berdakwah. Sampailah mereka ni tetap juga ejek Nabi Nuh sampai mereka nak usir Nabi Nuh. Sampai suatu hari Nabi Nuh berdoa. Okey? Nabi Nuh ni berdoa, ya Allah macam manalah puak-puak ni. Nabi Nuh berdoa, tengok dia doa apa dia? Tuhanku. Okey, kita minta Umarlah baca doa Nabi Nuh. Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan sedikit pun daripada mereka yang ingkar akan suruhanmu di muka bumi ini. Andai engkau tinggalkan mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka merupakan orang yang sesat. Okay, dalam surah An-Nuh ayat 26 hingga 27. Tengok Nabi Nuh doa. Sebab Nabi Nuh geram ni. Ajak beriman, tak nak beriman. Sampai disebabkan mereka ni tak nak beriman, Allah pun suruhlah Nabi Nuh ni tanam pokok. Tanam pokok atas bukit. Nabi Nuh pun tanamlah. Nabi Nuh ikut je perintah. Dia tak ada kata kenapa Allah kenapa tanam pokok. Tak ada tanya-tanya pun. Sebab tu apabila orang perintah pada kita dan orang tu adalah orang yang Allah bagi kemuliaan, contohnya macam Umi suruh Hadi buat sesuatu, Hadi jangan sibuk bertanya kenapa Umi nak buat apa, jangan sibuk bertanya. Okay? Nabi Nuh apabila Allah perintah suruh tanam pokok, susah tak tanam pokok? Susah kan? Mula-mula tanam okey lagi, nak suruh bagi dia besar-besar sampailah jadi pokok balak. Dia bukan tanam pokok biasa, ni tanam pokok balak ni. Jadi lama tak ambil masa sampai pokok balak tu tinggi. Lama, beratus tahun. Selepas dah besar, Nabi pun dah tinggal dah jadi hutan dah atas bukit itu. Okey, lepas tu suatu hari apabila Nabi minta doa yang Umar baca tadi, wahai Allah, jangan kau tinggalkan sedikit pun daripada mereka yang ingkar tadi, kan dah, yang tak beriman dengan Allah ni, tak beriman dengan Nabi Nuh. Lalu Allah pun kata kepada Nabi Nuh, pergi ambil kayu pokok yang kamu tanam hari itu, tebang dan buat kapal. Buat kapal atas padang pasir. Orang kata orang gila tak? Gila tak? Sebab dalam Islam ni kan, kadang-kadang benda ni kita tak boleh guna ikut logik. Ikut logik semata tak boleh. Sebab Allah apabila dia nak bagi sesuatu kepada kita luar daripada logik. Nak dengar ada cerita lain sedikit, selingan. Pernah dengar tak nama Uwais Al-Qarni? Pernah tak dengar kenapa Uwais Al-Qarni? Kenal tak siapa dia Uwais Al-Qarni? Yang Ustaz Amir belajar. Bukan Uwais tu. Nama Uwais ni cerita dia sebenarnya dia ni sahabat Nabi. Tetapi dia tak pernah jumpa Nabi. Jadi kita tak panggil dia sahabat. Dia orang panggil tabi'. Dia ni hidup zaman Nabi. Lepas tu dia ada mak. Mak dia dah tua dah ni kan. Dia kata apa kat mak dia? Dia tak kahwin pun sebab dia nak jaga mak dia. Apa ni? Nafis. Kenapa siapa nama? Nafis. Nafis ada tok tak? Tak ada tok dah. Okey, nanti kalau mak Nafis tua, okey tak? Nafis nak jaga tak mak? Nak jaga mak? Nak jaga mak. Macamlah Uwais ni. Uwais ni dia jaga mak dia. Lepas tu dia pun mak dia kata mak dia nak pergi haji. Macam hari ni kan orang pergi haji kan. Tapi dia tak ada duit, dia orang miskin. Macam mana dia nak buat ni? Lalu dia pun beli anak lembu. Dia beli anak lembu, dia buat kandang atas bukit. Tiap-tiap hari dia dukung lembu tu. Tok atas bahu dia ni dia dukung, letak dalam kandang. Esok dia bagi lembu dia tu pergi makan. Lepas tu petang tu dia bawa balik lembu tu. Dia tak bagi lembu tu berjalan. Dia dukung. Berat.
Tiap-tiap hari sampailah cukup. Dia rasa lembu tu sama berat dengan mak dia. Kan dia kan pikul kan lembu tu kan. Dia rasa ni sebab setiap hari mak dia kan tua, dia dukung mak dia bawa pergi tandas ke, dia tolong salingkan kain mak dia. Jadi dia tahu berat mak dia macam mana, berat lembu tu macam tu. Lalu dia kata, mak sekarang dah sampai masanya, jom kita pergi haji. Dia dukung mak dia pergi haji, dia bawa tawaf, tak? Sampai lepas tu mak dia meninggal, ada tanda putih di tangan dia. Nabi kata apa? Doa Uwais ini berkat. Apa pun yang nak Uwais minta, semua Allah bagi. Sebab tu kalau kamu jumpa Uwais, minta dia doa supaya Allah ampun dosa kamu. Nabi pesan. Orang nama Uwais. Tak, Uwais tadilah. Sebab apa? Sebab dia telah berbakti kepada mak. Nak tahu mulia tak mulia orang tu, dia berbakti kepada mak. Okey, habis dah ceritanya sebab apa? Umi nak kaitkan dengan atas bukit tu. Okey? Benda tak logik kan? Orang semua kata Uwais ni dah gila kot. Buat kandang atas bukit, lepas tu dukung pula tu lembu kan. Kalau Umar lah tengok orang dukung lembu, Umar kata orang tu gila tak? Ya ke? Orang kata pelik. Peliknya dia. Kalau orang ada basikal tapi dia tak kaya basikal, dia dukung basikal tu. Pelik tak? Pelik kan? Macam tu. Jadi, Nabi Nuh ni, dia buat kapal tengah-tengah padang pasir. Bukannya kapal ni orang guna di atas air ke atas jalan raya? Atas air kan? Kat situ mana ada laut? Nanti Allah banjirkan. Tapi masa tu Allah bagi tahu tak Nabi Nuh bahawa kita akan turun banjir? Tak, Allah tak bagi tahu lagi. Kita tak tahu pun apa yang bakal berlaku lagi. Tapi kita kena usaha dulu buat. Lalu Allah pun ajarlah kepada Nabi Nuh cara buat kapal tanpa cara buat kapal. Nabi Nuh pun bertukarlah buat kapal. Tiap-tiap hari ni orang cerca dia, kata dia tu gila. Sampai suatu hari nak ceritanya kan. Tapi dia tak guna paku lah. Tak guna paku. Tak guna paku. Jadi yang dekat. Ya. Lepas tu kan cerita satu hari punya orang benci sangat dekat Nabi Nuh. Sampailah ada orang buta pun benci Nabi Nuh. Sebab orang duk cerita, ada seorang ni, dia ni mengaku jadi Nabi. Dia tu gila. Dia buat kapal. Bayang kapal tu besar sangat. Kapal tu ada 3 lapis. Lepas tu, orang gila ni, sebab dia benci sangat kepada Nabi Nuh ni, dia dengar-dengar cerita Nabi Nuh gila ni, sampai semua orang dia datangkan, dia berak atas kapal Nabi Nuh. Sampai penuh atas kapal tu dengan tai. Jadi macam loji. Sian Nabi Nuh kan? Nabi Nuh buat kapal. Tapi Allah pesan kepada Nabi Nuh, kamu jangan bersih. Aku akan hantar suatu saat cara untuk bersih. Jadi busuklah Nabi Nuh tengah buat kapal, orang tengah berak. Nabi Nuh Allah tak bagi kata halang ke. Nabi Nuh hanya berdakwah, ajak orang masuk Islam, kembali ke pakar jalan. Subhanallah. Sabar tak Nabi Nuh? Sabar. Selepas tu ceritanya orang yang buta tadi, dia nampak ke tak nampak? Tak nampak kan? Jadi nak naik atas kapal tu dia kena naik tangga. Naik tangga sampai kat atas, dia pun tergelincir masuk dalam tai tu semua. Dia masuk tu kan, dia lemah dalam tu, dia pun keluar. Terkejut dia. Mata dia boleh jelek. Yang dia buta tadi, dia masuk dalam tai tadi, dia pun boleh melihat. Dia kata, hebatlah masuk dalam kapal Nuh ni. Dia kata, sampai aku boleh melihat. Dia katanya. Jadi orang pun berduyun-duyun datang ambil tai nak buat ubat. Nampak tak? Akan Allah kata Allah akan hantar suatu saat nanti ada orang akan bersih kapal Nabi Nuh. Ada tak orang bersih? Adalah, semua orang datang sebab nak ambil tai, nak buat ubat. Ambil semua yang pernah berak dulu, ambil balik tai tu semua, bersih-bersih. Sampailah orang daripada negeri lain pun datang dengar-dengar sebab ubat sangat mujarab. Apa pun sakit semua menjadi tai tadi. Allah izinkan jadi ubat. Menjadi tu. Sampai orang last kali ni kan dah tai tak ada dah. Tinggallah lagi sisa-sisa yang duduk tepi-tepi kapal kan.
Dia pun cucur air. Cucur air bersih. Ambil air tahi tadi. Buat balik sebab nak buat ubat. Bersih tak sekarang bahtera Nabi Nuh? Bersih tak? Bersih. Siap cuci dengan air lagi. Apabila dah sampai bersih, Nabi Nuh tetap juga berdoa. Orang-orang zaman Nabi Nuh ni Allah sebut dalam Quran punya, dia bencinya apabila Nabi Nuh ajak dia beriman kepada Allah. Dia ambil kain dia, kan tak, kain ni dia ambil, dia tutup ke atas, dia tutup muka dia, dia tutup telinga dia. Bawah apabila akak kain, telanjang tak kat bawah. Biar rela telanjang asal tak dengar cakap Nabi Nuh. Tengok degil tak degilnya orang tu. Sebab tu apabila tak nak dengar satu benda, jangan tutup telinga. Kalau dengar gurau pun jangan tutup telinga. Faham ni? Sekarang Ustaz dah cakap, Umi sedang bercakap, jangan tutup telinga. Okay. Lepas tu habislah, sampai dah masanya Allah pun nak turunkan hujan. Lepas tu hujan pun turun. Ada. Nabi Nuh sedih sangat sebab isteri dia tak beriman. Anak dia pun tak beriman. Padahal Nabi Nuh tu seorang Nabi. Isteri dia ajak anak dia naiklah kapal. Tetapi anak dia tetap tak nak naik kapal. Dia nak cari lagi tempat yang lain. Nabi Nuh kata tak ada, hari ini akan berlakunya banjir yang sangat besar. Benda ni pernah tak disebut oleh Nabi Adam? Pernah kan? Nabi Adam dah sebut kan? Satu saat akan berlakunya banjir besar. Akan berlaku banjir besar. Tolong beri peringatan kepada kaum-kaum semua. Tapi banjir besar tidak berlaku zaman Nabi Adam. Dia berlaku zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lalu apabila nak turun hujan ni, Allah pun perintahlah orang-orang yang beriman. Orang beriman sikit je, lebih kurang 80 orang. Sikit ke ramai? Sikit. Nabi Nuh berdakwahnya punyalah lama. Hampir sama jarak dia dengan Nabi Adam. 950 tahun. Panjang tak umur Nabi Nuh? Panjang. Dakwah dia saja 950 tahun. Bukan hidup di 950. Dia dakwah saja 950. Jadi Nabi Isa umur dia paling panjang lah. Nabi Nuh. Tak Nabi Isa. Nabi Isa pandai panjang sebab dia tak mati-mati lagi. Okey. Okey. Sekarang tu yang kita takutkan apabila cukup 1000 tahun. Kita dengan Nabi meninggal sampai sekarang dah 1000 tahun lebih dah. Sebab tu ramai orang yang sesat, ramai orang yang tak nak solat. Apabila dah ramai orang tak nak solat, Allah pun nak panggil semua orang solat balik. Sebab tu dia bagi COVID-19, orang tak boleh pergi masjid. Allah nak tengok rindu tak rindu nak masuk masjid. Hadir rindu tak nak solat kat masjid? Rindu. Nanti lepas raya nanti Hadir dah boleh solat dekat masjid. Sebab apa? Sekolah Tahfiz An-Nuriyah. Rumah dah boleh solat. Solat kat surau dah kan? Okey, balik semula. Lepas tu masuk hujan lebat turun ni kan. Hujan lebat bukan sekadar hujan sebab penyebab jadi banjir, iaitu keluar air daripada bumi. Air ni membuat Macam air mata. macam air mata. Macam air mata air tu sikit je kan. Dia air ni laju, dia keluar daripada bumi. Sampai penuh bumi ni, sampai tidak ada bukit pun. Gunung semuanya tenggelam. Besar tak banjir? Besar. Tapi dekat itu je lah yang punya. Semua satu dunia, semua tempat Umar. Satu Atas muka bumi ni tidak ada tempat melainkan air je. Air semua kecuali bahtera Nabi Nuh tu je. Bahtera Nabi Nuh Allah pelihara tak tenggelam. Jadi dia pun bawa semua orang beriman. Hak paling bawah sekali Allah suruh perintah bawa binatang berpasangan. Ambil binatang berpasangan. Lembu, betina jantan masuk. Kambing betina jantan masuk. Macam tu. Okey? Harimau betina jantan masuk. Zirafah. Okey. Semua binatang-binatang. Gigit lah. Tak. Dia duduk bahagian bawah kapal. Lepas tu bahagian atas kapal iaitulah manusia. Atas sekali. Atas sekali tak burung. Burung. Takkan burung nak duduk bawah? Burung kan
dia jenis terbang. Jadi tempat dia bahagian atas sekali. Tengok Allah muliakan burung. Sebab tu Allah suruh kita ni belajar daripada burung. Tengok burung. Belajar daripada burung. Banyak benda apabila kita tengok burung. Apa aku dapat ilmu daripada burung? Tengok burung. Burung tamak tak? Dia ada peti ais tak simpan makanan dia? Tak ada kan? Okey, semut. Ada tak rumah yang dia simpan makanan? Ada. Burung ada tak? Tak ada. Kalau dia bawa makanan awak balik tu sebab ada anak burung je. Menunjukkan bahawa burung sangat tawakal kepada Allah. Dia yakin rezeki dia di tangan Allah. Dia takut tak jatuh, dia terbang tu. Tak, sebab apa? Sebab dia yakin adanya Allah. Sebab tu kita kena yakin ada Allah. Faham tak? Ya, okey. Lepas tu apabila semua dah dah tenggelam kan? Okey. Allah pun perintahkan kepada bumi, seraplah air. Air pun bumi pun minum. Okey? Jadi sampai ke Malaysia pun. Sama sekali. Semua dia pun serap. Sampailah apabila air dah tak ada. Jadi kapal tu kan mula-mula dah tak air kan. Apabila air kering mestilah dia terdampar. Jadi dia terdampar di atas Bukit Jud. Bukit apa? Bukit Jud. Sebab tu orang panggil Bukit Judi. Okey. Judi. Bukit Judi tu ialah tempat kapal Nabi Nuh mendarat. Okay, insya-Allah. Lepas tu apabila turun sahaja daripada bahtera Nabi Nuh ni, okey. Wahai Nuh, adakah kamu sedang menjadi tukang kayu tu antara orang yang benci pada Nabi Nuh. Nabi Nuh ada tukang kayu ke? Tak, Nabi Nuh buat atas perintah Allah. Sebab tu kapal dia tu kuat. Okey. Allah ajar macam ni buat. Jadi Nabi pun ikut semua. Dia potong. Ha? Dia potong. Potong. Wallahu alam. Umi pun tak tahulah macam mana Nabi Nuh potong. Tapi Allah bagi ilmu kepada dia. Masa dia Gergaji je lah. Gergaji. Adalah. Sebab zaman tu dah adanya besi. Okay tak? Jadi gergaji Al-Quran ini tak ada lah. Tak ada lah. Jadi guna tangan. Semua penat kan? Lepas tu berlakulah banjir besar. Apabila dia dah hajar anak dia beriman, anak dia pun tak beriman. Jadi sikit tak orang yang duduk atas kapal tu? Sikit je. Lepas turun sahaja daripada bahtera tu kan. Okey. Jadi dalam kapal Nabi Nuh adalah babi. Babi ada tak? Ada, sebab semua binatang berpasangan. Jadi Allah pun suruh Nabi Nuh bagi tahu kepada babi yang mula-mula sekali kena turun. Jadi babi pun turun untuk buat apa? Makan semua bangkai-bangkai, sampah-sampah dekat bawah, dekat atas bumi ni. Bersih. Barulah yang lain turun. Sebab itulah. Apa dia Mak? Babi tak mulia. Sebab itulah. Bukan Nabi tak mulia. Sebab tu babi kita tak boleh makan. Sebab Allah dah perintah dia makan benda-benda kotor. Allah tu sayang kat kita. Dia tak nak bagi kita makan benda kotor. Macam contohnya Umi. Umi sayang dekat Hadi. Umi bagi makanan bersih. Okey? Tapi kalau Umi tak sayang Hadi, Umi ambil makanan kotor, Umi bagi kat Hadi. Jadi masa Syria tu Allah perintahkan orang-orang untuk buat makanan hantar kat dia. Ya. Nah, dia untuk jaga bumi Palestin untuk jaga Baitul Maqdis, ya. Itu zaman lain. Salah lah, tak boleh kita belagak-belagak jadi sombong-sombong. Alif ada nak tanya apa-apa ke? Alif faham tak? Faham? Ya. Kita cerita tentang Nabi apa sekarang ni? Nabi Nuh alaihi salam. Alif darjah berapa? 3 sama Umar. Darjah 3. Sekolah Al-Iman lah. Ya, okey. Dulu di sekolah Sofa. Jadi kita habislah cerita tentang Nabi Nuh dan juga bahtera Nabi Nuh serta banjir secara ringkas. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan cerita bagaimana keadaan Nabi Nuh setelah turun daripada bahtera sehinggalah kewafatan Nabi Nuh alaihi salam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Di sebelum kita berakhir, Umi minta semua sekali baca selawat tafrijiyah. Okey, 1, 2, 3.
Allahumma salli salatan Kuat-kuat. kamilatan wa sallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil anqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Okay. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Umi ceritalah lagi. Okay, bye-bye. Bye.